Ilmu kalam ni ilmu yang membahaskan dalil-dalil akli, ilmu yang membahaskan dalil-dalil akli. Dan asal ilmu kalam ini semenjak zaman 400-500 tahun sebelum Masihi lagi, ataupun dikenali sebagai falsafah lah. Sebagai falsafah. Tahu falsafah? Tahu falsafah? Apa tu falsafah? Ada yang tahu falsafah tu boleh? Kalau falsafah mesti Aristotle, tak ada lain lah. Falsafah itu daripada perkataan filosofi. Antara banyak pendapat, saya bagi satu-satu lagi, kita masa pun tak banyak. Filosofi maknanya bahasa Greek, cenderung kepada kebijaksanaan, cenderung kepada kebijaksanaan, filosofi. Orang-orang dulu termasuklah Pythagoras, Aristotle, Plato, Socrates, itu semua diorang tu berhujah dengan menggunakan akal, sebab dia tak ada wahyu. Dia tak ada wahyu. Dia kaji seluruh alam semesta ni, sampai bab ketuhanan pun dia kaji juga. Masing-masing buat masing-masingnya teori lah. Aristotelnya menafikan kewujudan Tuhan, tapi Plato mengatakan wujudnya Tuhan. Ada yang kata Tuhan banyak. Itu kena baca sendirilah. Okay. So dia orang ada hujah akal berkaitan dengan ketuhanan. Bukan ketuhanan sajalah semua perkara, tapi fokus kita ni kepada ketuhanan dan juga perkara-perkara gaib lah. Ketuhanan, kenabian dengan perkara-perkara gaib. Dia panggil mawara'ut tabi'iyat ataupun metafizik. Dia ada teori juga. Malaikat wujud tak wujud, roh wujud tak wujud, akal wujud tak wujud, itu dibahas oleh ahli falsafah. Jadi menggunakan akal, semata-mata hujah akal. Okey, apabila Islam datang, Nabi SAW diutuskan, Nabi berdakwah kepada sahabat dengan menggunakan wahyu. Betul? Nabi dakwah menggunakan wahyu. Dan ketika Nabi mendakwa diri dia Nabi, wahai manusia, aku adalah utusan Allah, maka kamu, Allah Ta'ala memerintahkan kamu supaya kamu meninggalkan berhala-berhala itu, kerana itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar ialah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi pertama sekali reflect orang-orang yang berada di zaman tu apa dia? Kalaulah kita ada pada zaman tersebut, apa first kali kita punya reaksi? Kawan daripada kecil ni, tiba-tiba sampai umur 40 tahun, aku dah jadi Nabi sekarang ni. Betul lah kawan Nabi? Betul? Ke Nabi dakwa saja? Nabi kan kumpulkan, panjang cerita dia kan, kumpul di bukit Safa, tanya, wahai kaumku, kalau aku kata ada musuh di sebalik gunung ini, kamu percaya tak? Ya, mestilah percaya. Kau daripada kecil sampai besar tak pernah menipu. Okey, dalam macam tu aku nak bagi tahu bahawa ambillah peringatan bahawa satu hari ini kamu akan mati, kamu berjumpa dengan Tuhan. Panjanglah cerita dia. Tabban laka ya Muhammad. Keluar kan Abu Lahab. Alihaza jama'na, celaka kau Muhammad, adakah kerana ni kau kumpulkan kamu? Tak percaya. Tak percaya Nabi sebagai utusan Tuhan. Jadi ada sebahagian buat apa? Nak membuktikan kebenaran Rasul itu, apa dia buat? Wahai Muhammad, kalau betul lah engkau ni utusan Tuhan, betul wujud Tuhan yang maha kuasa, tu belah bulan tu. Belah bulan sabit lah. Dalam Quran, Sahih Bukhari, Muslim, apa lagi nak cakap apa lagi, cerita tu bukan dongeng. Sebab apa dia orang minta supaya Nabi belah bulan? Sebab apa? Tak cukup kan Nabi bawa wahyu kan? Nabi bawa wahyu. Ini wahyu Nabi bawa. Nabi bacakan wahyu Al-Quran tu. Kenapa orang tak percaya? Minta bukti. Minta bukti. Betul? Kalau betul kau ni Rasul, betul ada Tuhan namanya Allah, suruh Tuhan kau tu belah bulan tu. Oh, Allah Ta'ala yang bukan Nabi yang belah bulan. Yang belah bulan siapa? Allah yang belah bulan, untuk membenarkan dakwaan Nabi. Bila tengok bulan terbelah, apa jadi?
Apa jadi? Sekarang dia percaya bahawa Nabi itu rasul kerana Nabi bawa Al-Quran, Nabi baca ke kerana Nabi belah bulan, katanya? Nabi belah bulan. Nabi belah bulan tu dalil apa nak tanya? Dalil apa? Dalil akal. Dalil akli. Sebab akal kata manusia tak mungkin boleh belah bulan. Ahli sihir pun tak boleh belah bulan. Ada yang kata kan, alah ini sihir. Allah ceritakan tentang Nabi Musa punya kisah 80,000 ahli sihir sujud ketika Nabi Musa balik tongkat dia, telan Nabi semua ahli sihir punya tongkat-tongkat tadi. 80,000 ahli sihir sujud beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Sebab apa? Tahu ini bukan sihir. Tak ada ahli sihir sampai sekarang boleh belah bulan. Jadi akal kata, uish, tak boleh jadi ini. Ini mesti ada satu kuasa yang namanya Tuhan. Jadi apabila akal menilai bahawa kita tak boleh, tak ada siapa pun yang mampu belah bulan melainkan zat yang maha kuasa, Tuhan saja, maka akal terima. Itu namanya dalil akli. Al-Quran ini hukum, dipanggil hukum. Dalam istilah, ini istilah tu masalah sikit, ramai tak faham. Kita panggil, ulama kita panggil masdar talaqi. Masdar talaqi, sumber penemuan. Sumber penemuan. Ada 3 perkara yang perlu kita tahu dalam bab ni, iaitu satu, realiti. Realiti, faham realiti? Kita lahir-lahir tengok langit dah ada, bumi dah ada, ramai manusia dah ada, binatang, pokok, gunung-gunung, betul? Realitinya dah ada. Wahyu itu, Al-Quran itu menghukumi. Dalam Al-Quran tu Allah kata, wahai manusia, aku Allah, aku yang cipta langit dan bumi. Betul? Allah klaim. Jadi wahyu itu menghukumi realiti. Betul? Memberitahu bahawa langit dan bumi ni aku yang cipta, Allah kata. Okey, sekarang manusia nak percaya ke tak boleh? Manusia nak percaya ke tak boleh? Apabila manusia, akal dia, hati dia lah, asalnya hati dia menerima apa yang dihukumi oleh Al-Quran terhadap realiti, maka itu namanya makrifat. Itu namanya makrifat. Dengan akal dia menilai, betul ke Tuhan yang cipta langit dan bumi? Sejak bila tahu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, nak tanya? Sejak bila tahu? Lahir-lahir terus tahu? Sejak bila tahu? Sejak bila kita tahu wujudnya Tuhan itu adalah Allah dan dialah yang cipta langit? Sejak bila? Dan daripada mana kita dapat tahu benda itu? Lahir-lahir tu buka Quran, Allah. Daripada mana kita tahu Allah tu Tuhan, dia yang cipta langit dan bumi? Siapa yang bagi tahu? Dan kenapa kita boleh percaya pula? Sebab mak ayah saya Islam, lepas tu saya Islam. Mak ayah saya percaya Tuhan, lepas tu saya percaya Tuhan, macam tu. Katakanlah budak umur 10 tahun, mak ayah dia kata, nak, mak ayah rasa-rasa nak tukar agama lah, tukar agama Kristian pula. Korang ikut tak? Nak? Agak-agak anak dia kata apa? Agak-agak anak dia kata apa? Saya taat mak ayah, dah ikut je. Betul? Sekarang ni, kalau mak ayah ini bukanlah ni nak bagi contoh. Kalau lah sekarang ni mak ayah tuan-tuan yang masih hidup ajak tukar agama, nak tukar tak tukar? Nak tukar ke tak tukar? Kenapa? Daripada mana datangnya kemantapan hati bahawa agama Islam itulah agama yang benar, Allah itulah Tuhan yang benar, bukan apa yang mak ayah bercakap? Bila datang benda itu? Daripada mana datang benda itu? Ha? Dari mana? Dari? Memang semuanya daripada Allah Ta'ala lah kan. Tadi daripada kecil tadi Allah tak bagi lagi, tiba-tiba Allah bagi. Bila Allah bagi tu? Kita belajar, betul? Kita belajar, lepas tu kita fikir, kita nilai, baru kita mantap. Kalau nak cerita Allah yang buat semua benda, Allah yang buat. Semua benda Allah yang buat.
Jadi kita mempelajari, apabila kita belajar dalam kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah kan, kita belajar sesuai Tuhan itu Allah, rukun iman tu ada 6, percaya kepada Allah, Rasul semua, akhirnya lama-lama dia punya keimanan tu makin kuat, betul? Nah, itu namanya makrifat, pengetahuan kita. Allah suruh kita, Allah fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Allah suruh kita belajar. Kita belajar dan tentulah guna akal. Itulah guna akal. Jadi masdar talaqi untuk makrifat itu adalah akal. Masdar talaqi untuk hukum itu adalah Quran, wahyu, nas. Untuk supaya makrifat kita itu mempercayai hukum Allah, wahyu terhadap realiti, terhadap waqi'. Sebab tu maksud makrifat itu dia kata idrakul jazmu al-mutabiq lil waqi' an dalil. Kemantapan dalam hati kita yang bersesuaian dengan realiti, dengan dalil. Jadi apabila kita sudah tahu bahawa memang betul lah Tuhan itu satu, iaitu Allah, Dia esa, Dia wujud, Dia cipta langit, Dia maha kuasa, maka hati kita pun membenarkannya. Itu namanya iman, tasdik bil qalbi. Setelah kita tasdik bil qalbi, baru kita syahadah. Syahadah itu iqrar bil lisan bima yutabiqu fil qalbi. Kita mengiktirafkan dengan lisan, dengan lidah kita apa yang kita percaya dalam hati. Kalau tak mutabik dalam hati, dia jadi munafik syahadah juga, tapi dia percaya dalam hati. Daripada makrifat kita tasdik, benarkan, kemudian kita syahadah. Lepas tu baru boleh kita semayang, puasa, zakat, haji. Jadi nak bagi tahu di sini ilmu kalam itu walaupun asasnya datang daripada hujah akal, tapi dialah yang menyebabkan kita menerima syarak itu, mengakui akan kebenaran syarak ataupun wahyu tersebut, kemudian kita tasdikkan dalam hati kita.